إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره. Kelimanya ialah syukur. Situ. Asyukru billahi ta'ala ala ni'amih. Kelimanya syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas insan. Apa makna syukur? Banyak tarif-tarif yang dibuat oleh arifina billah, orang arif. Di antaranya disebut ialah al-farhul qalb. Syukur itu ialah farhul qalbi, makna seronok gembira hati bi usulin ni'mah, dengan sebab datangnya nikmat daripada Ta'ala. Ma'asar fil jawarih bi ta'atil mun'im. Itu sengaja daripada makna syukur. Farhul qalbi bi husulin ni'mah ma'a sarfil jawarih bi ta'atil mun'im. Mana rasa gembira, seronok hati dengan hasil nikmat, serta digunakan segala anggota zahir kita dalam memberikan ketaatan kepada Al-Mun'im, ialah pemberi nikmat. Itu dipanggil syukur peringkat syariat. Adapun al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Adapun di olah para sufiyin ataupun arifin, iaitulah al-i'tiraf. Kita mengiktiraf, mengakui, merasakan nikmat daripada pemberi nikmat. Mana jangan kita ambil sebarang nikmat, kita guna sebarang nikmat, makan, minum, pakai dan sebagainya dalam keadaan kosong hati kita dari memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dipanggil dia tidak bersyukur dengan nikmat Tuhan. Lebih jauh lagi dia memandang diri dia. Lagi teruk lagi dia kata, kalau anak tak buat ni mana boleh dapat. Wah, ada lagi babas dia. Kalau dia tak bergerak ni, mana boleh dapat. Dia tak tahu siapa yang gerakkan dia. Bergerak terus, nyawa siapa pergi. Ya, semua yang ada zahir dan batin kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu Tuhan paksa kita mengiktiraf, jadikan satu rukun ya, dalam sembahyang 5 waktu, ialah qiraatul Fatihah, membaca akan Fatihah. Maka dalam Fatihah itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan yang menjaga, mengawal, memiliki semua makhluk. Semua kita ni masuk bawah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amat jauh manusia bila tak terasa dia milik oleh Allah Ta'ala. Dan diberi nikmat pula dia berpusing, tidak menghadap kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia panggil i'tiraf bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Dia mengiktiraf dengan nikmat yang diberikan oleh mun'im, pemberi nikmat Allah Ta'ala, atas wajah khudu', mana merendahkan diri serendah-rendah diri pada Ta'ala. Nikmat yang kita dapat, kita kena rasa bimbang, takut kita gagal menggunakan dia. Di mana di akhirat akan disoal balik. Di mana kita gunakan nikmat yang Tuhan berikan. Kemudian empat kembali dia ada 3 perkara, ulama kata marju'uhu as-salas, ada 3 perkara. Yang pertama syukru bil lisan. Pertama syukur menggunakan lidah kita.
Itu wahwa i'tiraf bin ni'mah bi ni'matin. Mengiktiraf nikmat daripada Ta'ala. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala beri gitu. Mana lisan dia mengaku, lisan dia menyebut Alhamdulillah kurniaan Allah Ta'ala. Syukur bil badan, dan keduanya syukur dengan badan anggota zahir, dengan ittisabu bil khidmah, yang mempersifatkan segala, pakaikan segala anggota kita khidmat kepada Allah Ta'ala. Apa makna khidmat? Buat atas dasar mana kita mengiktiraf kurnia Tuhan, tidak mengharapkan balasan. Ya, kalau ibadat biasa ni diharapkan pahala. Walaupun orang yang mengenali Tuhan lebih dekat, makna dia buat semata-mata berkhidmat, membuat tidak mengharapkan balasan dan mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan syukur bil qalbi, ini paling besar kali. Tiga-tiga kena ada sekali. Asyurku bil qalbi, syukur dengan hati, batin hati kita ni. Wa huwa syuhudul mun'im inda husulun ni'mah. Tiap-tiap datang je nikmat, hati kita syuhud kepada Allah Ta'ala. Syuhudul mun'im, mana hati kita terus memandang ke hadrat Allah Ta'ala yang melimpahkan nikmat kepada kita. Kemudian semua ni marji'u kull ila ma qala Junaid kata sallallahu alaihi wasallam. Semua ini kembali kepada satu perkataan Al-Imam Junaid Ra'isul Muhaqqiqin, ketua ulama sufi adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirra radhiyallahu anhu. Dia kata alla ya'sillahi bi ni'matin fa syukrul 'ama as-sana bil lisan wa syukrul khas al-khidmah bil arkan wa syukrul khas al-istighraq fi syuhudil mannani. Iaitu kata Imam Junaid qaddasallahu sirra radhiyallahu an, alla ya'silna, jangan sekali-kali kamu menderhakai Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kamu bermaksiat dengan Allah, dengan nikmat yang Tuhan kurniakan kepada kita. Mata jangan lihat benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Telinga jangan dengar benda yang ditegah oleh Allah. Mulut jangan bercakap benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kaki tangan jangan bergerak pada benda yang membawa murka Allah Ta'ala. Jadi kita pastikan segala anggota yang merupakan nikmat ini bergerak dia malaikat kanan yang tulis, jangan yang kiri. Ya, cari keridaan Tuhan ni. Sebab ini semua pinjaman, tak satu benda pun yang kita punya. Zahir batin semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur bagi hawasul hawas, iaitu istighraq fi syuhudil mann. Mana dia mengkaramkan pandangan dia tadi setiap saat kepada memandang pemberi nikmat sebenar ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dituntut kita zikrun nafas. Ya, zikrun nafas. Zikir nafas. Tiap-tiap nafas kita tarik, tiap-tiap nafas kita hembus, maka kena isikan dengan tanda syukur kepada Allah ialah zikrullah. Tarik nafas Allah, hembus nafas pun Allah. Allah sentiasa dalam hati kita, sentiasa bergerak. Ya, kita ajar dia biar dia melekat betul. Ketiga tu kita bercakap, kita makan, semua tu dia boleh jalan. Ya, terutama benda-benda yang boleh memalingkan ingatan tu, waktu makan, waktu berbual, waktu bercakap dan sebagainya. Ini benda-benda kalau tak dijaga disukar untuk dia menghadap tawajuh ke hadrat Tuhan. Waktu ketiga tu dia kena betul-betul menghadap dalam dia. InsyaAllah kalau dilatih itu dia akan apa? Terpahat di hati dia. Ya, jadi jalan nafas ni adalah penuh dengan zikrullah. Itu dia antara sifat yang perlu dihasilkan, kata Hujatul Islam Al-Imam Ghazali. Dan keenamnya al-ikhlas, ini berbuat ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala dan tiada kena lain. Buat ibadat bukan kerana nakkan syurga. Buat ibadat bukan kerana nak lari daripada neraka. Kata Rabi'atul Adawiyah, kalau aku buat ibadat ya Allah nak lari neraka, engkau humban aku dalam neraka. Sebab tu tidak ada ibadat yang kita buat, sembahyang baik, puasa baik, ujung dia apa tuan-tuan? Lillah. Dia tak kata lil jannah. Ya usalli fardal maghribi
Ujung dia apa? Lil jannatil firdaus. Ada? Ada. Nawaitu sama gadin ujung dia apa? Lil. Nah, semua lillah. Sebab itu benda yang paling tinggi. Mencari keridaan Allah Ta'ala itu benda yang paling tinggi. Dalil bernas Quran, wa ridwanum minallahi akbar. Rida dari Allah itu yang paling besar sekali. Paling tinggi rida. Adapun beribadat peringkat orang awam, ibadat kerana syurga. Mana itu peringkat awam. Ikhlas orang bawahan, bukan tak ikhlas. Yang dia kata tak ikhlas pula, tapi ikhlas peringkat bawah, mubtadi. Peringkat mutawasid, ibadat itu tak mengharap syurga, cuma nak elak daripada azab. Peringkat yang paling tinggi dia tak memandang semua ni. Dia pandang semua nak mencari keridaan dan kasih sayang Allah SWT. Sebab dalam ibadat itu mana ada kasih sayang Tuhan. Contoh mengerjakan perintah Tuhan, dia akan dapat mahabbah, kasih. Sebab itu kita ibadat supaya sampai peringkat Tuhan kasih kepada kita. La yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba itu setelah mengerjakan kefarduan yang wajib dan sentiasa mengamalkan yang sunat hatta uhibbah, sehingga aku kasih akan dia. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Apabila aku kasih dia, dalil mana? Seorang sudah dapat kasih sayang Tuhan. Dalil dalam hadis sahih. Ya, kuntu sam'ahu. Akulah pendengar dia. Apa makna dia? Dua makna. Ya, satu, dia dapat kawalan daripada Allah. Yang satu lagi, dia memfanakan pandangan. Ya, dia memfanakan pandangan dia, penglihatan dia, gerak laku dia dalam af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Dia mendengar dengan aku. Maknanya dikaram dalam baqa hati dia dengan Allah Taala. Apa makna baqa? Ru'yatul khalqi billah. Dia memandang semua makhluk ni, depan belakang, atas bawah kiri kanan, pokok, kayu kayan, laut, darat, langit, bumi dan segala-gala makhluk. Semua tu dipandang dengan apa? Billah, bi iradatillah, bi qudratillah, bi azamatillah. Semua benda tu boleh mawujud dengan kuasa Allah, dengan penentuan iradatullah, masyiatillah, masya-Allah kan. Ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu saja yang berlaku. Wa ma lam yasha, benda yang Tuhan tak taksis, tak kehendaki di azali, lam yakun, dia tak akan berlaku. Jadi apa semua yang berlaku, yang kita pandang, kita dengar tu sebenarnya nurullah. Mana Tuhan memancarkan. Apa makna nur? Tuhan menunjukkan kepada kita akan keberadaan dia yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Seolah-olah semua makhluk dia menyatakan Allahu mawjud yattasif bisifatil kamal. Allah Ta'ala mawjud, bersifat dengan segala kesempurnaan. Laulam yakun kazalik, kalau tidak demikian, ya, saya kamu tak akan dapat sesuatu pun daripada makhluk. Semua ni merupakan cermin, diistilahkan sebagai nur, cahaya. Sebab cahaya dia nampak kan, terpadam api kan, tak boleh baca kitab gelap kan. Kita buka, dia terang, cahaya dia terang. Di alam ini sebagai cahaya memandang dia. Itu maksudnya. Jangan ada pandangan kita kosong. Itulah title ataupun itulah martabat arifina billah. Cukup tinggi dia. Ya, arifina billah cukup tinggi. Pandangan dia tak kosong. Semua pandangan dia merupakan natijah yang amat besar dalam ditaraki, mengangkat martabat marifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ikhlas ada tiga perkara. Pertama, ikhlas orang awam beribadat kerana syurga, nakkan syurga. Habis itu dalam hadis banyak, dalam Quran adalah hadis sahih, buat amalan ni dapat ni, buat amalan tu dapat ganjaran ni. Apa makna dia? Makna dia apa? Makna dia ni bahawasanya amalan-amalan soleh adalah diredai Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan untuk mencari reda Tuhan dalam amal berarti. Ya, sebab disimpankan dalam tiga ulama. Ya, disimpankan murka dalam maksiat. Ya, disimpankan kasih sayang dan reda Tuhan dalam taat. Dalam taat Tuhan kasih sayang Tuhan. Dalam maksiat dia ada murka dia. Dan wilayah di qalbil arifin. Dan Tuhan simpankan makam kewalian itu dalam batin hati para awliya. Sebab itu para awliya kita tak kenal dia. Bahawa benda tu ditutup. Ya, ditutup. Hanya orang yang dibuka dikenal.
Sebab tu benda sir rahsia Allah Ta'ala. Makam kewalian tu akan simpan dalam batin. Mana tempat tajalli, tempat pembukaan, naikkan martabat ialah duduk di dalam, bukan di luar. Ya, kedudukan di dalam. Jadi Allah Ta'ala tawarkan, Rasulullah SAW tawarkan berbagai-bagai tawaran. Tujuannya apa tu? Ada kena faham bahawa kita kena bersungguh-sungguh melaksanakan amal saleh, sebab di dalam itu ada keridaan ada maksud ini. Ya, adapun Tuhan dah janji, itu tak payah kita nak petikai, itu bukan kerja kita. Kerja kita ialah izharul ubudiyah, menzahirkan pengabdian diri kepada Allah Taala. Itu tujuan dia. Ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk menzahirkan pengabdian. Adapun janji itu tak payah ceritalah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak menyalahi janji. Ya, Rasul tak menyalahi janji. Itu benda memang confirm. Siapa buat kena cara ikhlas, memang didapat. Tapi tujuan kita, mana besar makhluk dengan Khalik. Dengan Khalik pencipta. Syurga makhluk. Syurga masih makhluk. Maka yang maha besar ialah pencipta dia. Kita nak tuan dia. Kalau dah dapat tuan, segala-gala ni akan dapat tuan. Sebab darajat ikhlas sufi ialah tinggi. Yang mengistighraqkan, mengkaramkan pandangan dia qasai semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dia berlazat dengan Tuhan. Kita ni banyak tersilap. Ana-ana kita banyak berlazat dengan makhluk. Apabila kita mengambil lazat dengan makhluk, maka lazat dengan Tuhan tu dia turun. 10% kita ambil, 10 dia turun. 20% kita ambil, lagi turun. Bila lazat dengan Tuhan dah kuang, jadi tarikan dia kepada Ta'ala, jazbah tu dah kuang. Bila jazbatillah kuang dalam batin hati dia tadi, maka dia jadi jauh dengan Allah Ta'ala. Itu bahaya. Sebab tu kita nakkan jazbah, tarikan dari Allah Ta'ala tu, supaya maknanya dalam tu biar kuat. Hub kasih dengan Tuhan tu biar ditambah lagi. Hati dia sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Dia maklumlah kadang-kadang kita terlupa, kan? Nas la yakhlu anil khata'i wal nisyan. Manusia nama manusia lain Nabi Rasul itu dia terlupa, terlalai. Atau sebut mujahadah, ya, terlepas tarik oleh, hilang lagi tarik oleh. Itu lagi dia sampai dia tamkin, dia mantap mengingati Allah sampai kita diam pun dia berjalan. Ruhani hakikatul insan, hakikat rohani, hakikat diri kita tu, Allah Ta'ala berikan kurnia, dia berjalan sendiri di zikir. Kalau dah nak syaban dengan dia boleh dengar dia zikir. Yang terdiam dia jalan. Siapa gerakkan dia tu? Wallahu Ta'ala. Sebab apa tu? Hadiyatan. Sebagai hadiah. Dengan sebab dia bersungguh sebelum ni. Dia tak polon sikit, penat, ditarik juga, dan malas lawan juga. Akhirnya pun Tuhan hadiah. Tuhan hadiahkan dia hati susah tamkin, sentiasa dia jalan. Hati dia sentiasa tawajjuh ila Allah Ta'ala. Hudurul ma'allah. Hati dia hadir sentiasa dengan Allah Ta'ala. Ini keikhlasan. Ikhlas itu perkara yang sangat besar. Ya. Apa makna ikhlas? Ikhrajul khalqi minal mu'amalatil haq. Ifradul haqi ta'ala fi ta'ah bil qasd aw ghaibatil qalbi an ghairil rabb. Masya-Allah. Ikhlas ni maknanya apa? Ikhrajul khalq. Kita mengeluarkan makhluk ya fil mu'amalatil haq. Dalam kita bermuamalah dengan Allah Ta'ala, muamalah ada zahir, ada batin. Muamalah yang zahir itu yang kita belajar dalam kitab fiqh. Dalam babul uqud, akad jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Itu dipanggil hablum minan nas. Yang besar ni ialah hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah, minal ibadah wa taqarrub. Ibadat dan pendekatan diri dengan Tuhan ni. Maka ikhrajul khalq, dia membuangkan makhluk dia berbatin di hati dia dalam dia menghadap Allah Ta'ala. Sebab ni pengacau. Bila kita masukkan pandangan pada makhluk, mula datang riak, datang ujub, datang sum'ah, datang takabur, datang macam-macam. Jadi kita buang dia, tembak dia dengan zikrullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkau sahaja yang aku tuntut, redha engkau yang aku cari. Itu kita prepare betul-betul biar dia mantap kemas sebagai slogan kita untuk berjalan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam muamalah dengan hak dengan Ta'ala, mana ikhrajul khalq, dikeluarkan makhluk daripada hati. Ya. Itu nikmat paling besar di sini. Nikmat paling besar bila boleh keluarkan pandangan hati kita daripada makhluk. Walaupun jasad kita bersama makhluk, jasad tak apa.
Jasad kita bermasyarakat, kita tolong menolong, kerja buat, bekerja, cari rezeki yang halal, itu tak ada masalah, begitu disuruh. Yang kita bincang ni dalam. Dalam ni seorang tak tahu, kita dengan Allah Ta'ala. Jauh kita pun jauh lah, dekat pun dekat lah. Seorang tak tahu. Yang ni kita nak prepare. Ya, dan ni tempat tilik Allah Ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin Allah yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah Ta'ala tidak memandang hanya luaran kamu saja. Tempat ukuran akhir ialah dalam. Bila ada wujudul ikhlas, safa'ul qalb, bersih jernih hati dengan Tuhan, maka amal itu diiktiraf, diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ifradul haqqi ta'ala fi ta'a bil qasr, dan menunggalkan Allah Taala saja dalam taat dia. Ya, qasad dia ilahi antal maqsud. Apa makna maksud? Allazi qusida, benda yang diqasad. Cara dia wallah taala. Ataupun ditarifkan juga ghaibatul qalbi an ghairi rabb. Itu makna ikhlas juga. Ghaibatul qalbi, lenyap batin hati dia. Ya, an ghairi rabb, selain daripada Allah Taala. Masya-Allah. Ya, Allah menja'alna. Maka ulama bagikan ikhlasul amma tasfiyatul a'mali anil mulakhat makhlukin. Ikhlas orang awam ialah tasfiyatul a'mal. Dia membersihkan segala amal anil mulakhatul makhlukin, daripada pandangan bercampur dengan makhluk. Adapun wa ikhlasul khassah, ikhlas orang yang khas, tasfiyatuha an talabil gharad bidarain. Dia membersihkan kasat niat dia daripada menuntut, maknanya balasan dalam dua negeri, sama ada di dunia atau di akhirat. Ya, sebab dia dah nampak benda yang lebih besar daripada apa? Mardatillah, keridaan Allah terlebih besar. Kalau dia dapat saja ridha Tuhan, dunia pun dia dapat, akhirat pun dia dah dapat. Wa ikhlasul khassatul khassah, ikhlas orang khawasul khawas. Peringkat yang tinggi ialah at-tabari minal hauli wal quwwah. Dia berlepas diri daripada memandang batin dia akan haul dan kuah dia. Haul makna apa? Daya upaya dan kekuatan kita. Itu yang kita disebut dalam slogan la haula wala quwata illa billah, dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan orang duduk taraf ini diberikan satu tawaran yang besar daripada Rasulullah SAW. La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah ni ialah gedung daripada kunuzil jannah, gedung syurga Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya, apa ada dalam syurga? Masya Allah. Benda yang tak pernah dilihat. Ma la ainun ra'at wala uznun sami'an wala khatar ala qalbil bashar. Benda tak pernah dilihat, tak pernah dengar, tak pernah terbayang. Benda yang hebat ada di sana. Maka benda ni akan diberikan kepada orang yang duduk dalam keadaan mukhlis. Dia adalah batin hati dia keluar daripada memandang daya dan upaya dia. Dia berjalan di langkah hati, dirasa dari Allah. Dia makan sesuatu dirasa dari Allah. Dia bercakap pun dirasa dari Allah. Ini pentingnya kasratul zikr. Semua kita boleh dapat benda ni. Betul Hikam bin Atta kata, kalau rasa boleh aku dapat martabat macam ni, seolah-olah dia melemahkan kuasa Allah Ta'ala. Ya. Padahal Allah Ta'ala nanti kadang-kadang ada dalam cerita-cerita dulu-dulu kan, ulama-ulama sebut sampai peringkat wali itu tuan tarik tu. Siapa dia tu? Pencuri, penyamun kan. Asal dia orang Musa, ahli Musa, ahli maksiat. Tapi bila Tuhan nak, bukan jadi orang saleh saja, jejak tarak wali kita. Mencuri, menyamun, kita tak mencuri lagi kan. Tapi kena bersihkan lah. Kita cuci, asah hadid basaral iman. Hadid, mana asah, tajamkan. Basaral iman, pandangan mata hati iman kita. Jawab dia apa? Tajidillahi fi kulli syai' wa fi fawq kulli syai' wa tahti kulli syai'. Kamu akan dapati Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap sesuatu. Di atas, di bawah, keliling kamu dapat Tuhan. Apa maksud dia? Itu yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Ya. Ayat yang kita murakabahkan apa dia? Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, Allah Ta'ala kata dalam Quran kan. Fa'ainama tuwallu fasamma, maka di sana wajhullah. Wajah Allah. Apa makna wajah Allah? Bukan diri Tuhan, maksud wajhullah ay syai'un yadullu ala wujudih. Mana satu benda yang semua tu menunjukkan, dia panggil nur, menunjukkan ke atas keberadaan Allah Ta'ala. Pandang depan nampak dia, pandang depan itu tanda dia kasih mahabbah dengan Tuhan. Ya, sampai taraf.
Bila dia dapat benda tu, cermin hati dia bersih. Bagus, pertama sekali wirid ada pertama at-taubah wal istighfar. Mana-mana zikir tarikat sufiah mesti diletak tu. Betul-betul dia taubat dengan Ta'ala, istighfar zahir dan batin dia. Bila bersih dia, lalu dia pun cuci. Hiaskan dengan tembakan zikir. Wa azikr lahu nurun. Zikir tu ada nur, kata Rasulullah SAW. Jadi oleh kerana itu, dia akan memancarlah. Pandangan dia berlazat dengan Allah Ta'ala, ruhani dia dengan Tuhan. Hidup makam kain bain. Jasad dengan makhluk, rohani dia dengan Allah Ta'ala. Dia beri tempat betul. Luar makhluk kan, kita bagi luar. Dalam dia punya Allah Ta'ala punya. Sebab rohani kita, hati kita dipanggil Baitullah. Sebagaimana surau masjid Baitullah tu, apa makna dia? Bukan Tuhan duduk dalam tu. Baitullah dengan mana tempat menyembah. Adapun hati Baitullah dengan mana tempat syuhud dan murakabah musyahadah ke Tuhan. Maka kalau tak gunakan darab tu, bermakna kita tak menunaikan tepat kehendak yang Tuhan letakkan. Batin hati dia tadi ialah untuk mengenali dia. Uhibbu an u'rifah fa khalaqal khalq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Makhluk untuk mengenal akan dia. Jadi at-tabari anil haul wal quwah ni dipanggil apa tuan-tuan? Dipanggil roh bagi ikhlas. Ruhul ibadah al-ikhlas. Roh bagi ibadat ialah ikhlas. Kalau kita ibadat tidak ikhlas, berpaling tempat lain, bukan kerana Allah, kena itu, kena orang dan sebagainya, bermakna seolah-olah jasad tidak ada roh. Kalau binatang dipanggil bangkai. Kalau bagi kita kan, dia bagi kita kambing, oh bangkai bagi. Menambah marah orang, ada bangkai dia bagi aku kan. Ini maknanya ikhlas adalah ruhul ibadah. Selapis lagi ialah ruhul ikhlas. Ruh bagi ikhlas apa? Ruh bagi ibadat al-ikhlas. Ruh bagi ikhlas ialah at-tabarri anil hauli wal quwah. Berlepas batin hati kita memandang haul dan kuah kita, pandang dia je. Sebab kita asal Allah tembak, dia nampak dia kita. Dia bila lazim kita sebut, dia tamkin, dia mantap, sampai dijadikan apa? Terpahat di hati sentiasa. InsyaAllah di situ tunggulah gedung-gedung makrifat akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Berbagai-bagai waridat, futuhat, anwar akan dibuka sebagaimana telah didapati oleh para arif billah. Ini syurga sebenar dan di atas dunia. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun akan martabat kebesaran Allah Ta'ala, syurga. Di akhirat itu maklum. Di dunia itu dia pembukaan, yaitu ma'rifatan khassatan, makrifat yang khassah, yaitu makrifat dengan nur, dengan makrifat yang terbukakan. Hasil daripada apa? Mahabbah yang kuat. Mahabbah hasil daripada mana? Zikir yang banyak. Betul Quran kata zikran katsira. Zikran katsira. Zikir yang banyak. Bukan zikir dia, kena banyak. Zikir tak banyak tu sifat orang sebelah, bukan sifat kita kan. Kita orang mukmin asyaddu hubban lillah. Kuat sangat cinta kasih dia ke Tuhan. Adapun orang munafik tak. Orang munafik tak. Dia sebut Tuhan, dia sebut Allah Ta'ala sikit pun kata. Sebut Allah Ta'ala, ya itulah dalam keadaan qalilah. Bila datang sembahyang, wahum kusala, malas. Disebut nama Tuhan, disebut dengan apa? Qalilah. Zikran qalil, makna zikir yang sedikit. Jadi kita orang beriman, bukan orang munafik, kita orang beriman, mukmin. Kita pakai pakaian kita. Latih zikir tu biar jadi banyak, sentiasa. Mana begitu dia kena banyak pun. Kena riadah, mujahadah, banyak lawan kan. Malam-malam tak gila kita. Yang paling penting apa? Minta pertolongan. Itu paling penting. Bangun malam-malam merayu, ya Allah, bantulah hamba-Mu yang hina, yang fakir, yang malas, yang lembab ni. Engkau bantulah supaya sentiasa mengingati Engkau. Bila Tuhan bantu habis. Orang leka dia akan jadi sedar, orang malas akan jadi rajin, orang lalai akan jadi hudur hati dia dengan Allah Ta'ala. Orang yang hudur para awliya asal di mana dulu? Tentu juga. Sebab tu bila kita zikir jangan pandang itu. Ini penting. Kita zikir tu
nampak gerak daripada dia. Semua dia yang gerak. Bila dia yang gerakkan, kita syukur. Bila syukur, Tuhan tambah. La in syakartum la azidan. Syukur aku tambah. At-Tabari anil hauli wal quwa min ru'yatil ghairil qasdi wal harakah hatta yakuna al-amal billah minallah wa ilallah ghaiban amman siwa. Itu sengaja daripada tafsiran Arifin billah. Mana dia buat ibadat tidak memandang haul, kekuatan dia tak dipandang, semua gerak daripada Allah Taala. Ya, daripada memandang kepada yang lain dengan kasat ataupun harakat. Sehingga mana tu hatta yakuna al-amal, sehingga dia beramal tu adalah billah dengan Allah Ta'ala. Dipandang dirasa itu. Minallah daripada Allah Ta'ala. Ilallah kepada Tuhan. Ghaiban amman siwa. Lenyap dia, karam dia, ya, daripada yang lain daripada Ta'ala. Sini rahsia kenikmatan. Dulu dapat sini, Masya Allah. Ya, dipanggil Jannatul Mu'ajjalah. Syurga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala. Ada ringkasan yang akan dibahas panjang lagi belakang. Dan yang ketujuhnya, berpegang hati atas Allah Ta'ala. Sidqut tawakkul. Ya, siddiq hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu gambaran orang yang telah dibukakan batin hati dia dengan Tuhan. Dia kita dua, dia tuan-tuan, terbuka atau tertutup, tu je lah. Bila dia terbuka dengan Tuhan, Masya Allah, Allah maja'alna. Nikmat yang begitu banyak Tuhan akan buka. Jangan ditutup je, ditutup je habis. Berkata an-naim wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liqtirabi wa syuhudi. Al-azab wa in tanawwa'at mazahiruhu innama wujudul hijab. Fasbabul azab wujudul hijab wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat tu macam-macam nikmat, tak boleh kira. Tapi sebenar-benar dia apa? Bila terbuka kita dengan Allah Ta'ala. Batin hati kita Tuhan buka. Ya Fattah, Ya Wahhab. Tuhan yang membuka dan memberi. Ya. Kalau nak suruh kita buka, tak boleh kan? Tak ada kuasa. Semua hakikat dia. Pandang dia. Sebut nama dia banyak. InsyaAllah dibuka. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsin. Semuanya rahmat Allah Ta'ala, kurniaan Tuhan, pembukaan Tuhan, semua ni masuk rahmat dia. Qaribun minal muhsin. Dekat kepada orang yang memihak kepada orang yang melakukan amal sah. Rajin dia beramal, insyaAllah dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketujuh, berpegang hati atas Allah. Sebab itulah hikam Ibn Ata'illah As-Sakandari, hikam Ata'iyah. Matan pertama apa tuan-tuan? Dia bahas ni. I'timadu ala Allah. Min alamatil i'timadi ala al-amal nuqsan raja inda wujudiz zalal. Setengah daripada tanda seorang itu beriktimad, bersandar pada makhluk, pada diri dia, bukan pada Tuhan. Apa dia tanda dia? Ia telah nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Kurang harap dia apabila dia terkena maksiat. Ya, sebab benda ilmu tasawuf ni Masya Allah, seni. Sebab ibadah kita tak tahu, kita berpegang pada amal ke pegang dengan Tuhan. Nak tahu bila kita terkena maksiat. Bila kena maksiat, kita tersandar, kita punya malu betul dengan orang. Tu rosak. Ya. Dia kalau terkena je maksiat, ya, kalau dia bersedar berpegang dengan amal, ketika buat amal dia rasa hebat. Dia tak pandang dari Allah Ta'ala. Bila terjatuh buat maksiat dia mula terkelok. Itu silap. Sebenarnya bila buat amal pandang terus, ini kurnia, minnah, kurnia dari Allah Ta'ala. Bila terkena je maksiat, bermakna Tuhan menzahirkan nama dia Al-Qahhar. Tuhan yang maha keras. Kau hebat macam mana dia kena hari ni maksiat, kena gitu. Dia ulama ke dia wali pun Tuhan kata kena, mesti dia kena. Jadi pandang tu semua daripada bila terkena maksiat, pandang Tuhan menzahirkan, nama dia Al-Qahhar yang maha keras. Itu batin hati kita sebagai adab dengan Ta'ala. Kewajipan kita memandang etikat kita. Adapun tanggungjawab syariat, cepat bertaubat dan istighfar. Ya, taubat istighfar cepat dalam pandang. Semua gerak daripada dia. Sebenarnya dia mentajalikan nama kekerasan dia, Al-Qahhar. Begitulah kalau diberi pula kita amal, kita pandang semua kurnia daripada dia. Itu maknanya apa? Adab dalam mengerjakan amal supaya amal dia diterima dan membawa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sangat besar ni. Dalam Quran Tuhan cabar dan Tuhan sindir orang yang tak berpegang dengan Ta'ala dalam suratul Ankabut. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut
ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perbandingan orang yang berpegang selain daripada Ta'ala, dia pegang pada diri dia, kuasa dia, handal dia, ilmu dia, amal dia, dia pegang, kita nampak kurnia Tuhan, terhijab untuk memandang kurnia Allah Ta'ala. Maka bandingan ni kamasalil ankabut, seolah laba-laba yang menjahit sarang. Laba-laba buat sarang, ya. Tujuan ni nak elak daripada panas dan hujan, tak terhasil. Hujan sampai dia tak boleh mengelak, basah. Pancaran matahari dia panas. Dan sarang laba-laba, wa inna awhanal buyut labaitul ankabut, serapuh-rapuh rumah-rumah laba-laba. Laba-laba ada kat sudut dengan kita ambil penyapu sekali tap dia habis terus. Maksudnya apa? Kita ni dhaif, lemah, fakir. Sebab kalau kita berpegang pada diri kita, laukanu ya'lamun, kalau kamu faham, kata Allah Ta'ala. Ya, telasin dia tajam dalam surah Ankabut. Jangan berpegang, jangan bersandar, melainkan dengan Allah Ta'ala. Dan kelapannya, ini semua dipanggil apa tuan ni? Pakaian-pakaian kerohanian. Pakaian uniform kita nak menghadap Tuhan. Kena kemas ni. Ya. Kena ada semua sifat-sifat ni disebut dulu. Pertama sekali apa dulu? At-taubah, al-khawf, az-zuhdu, as-sabru, as-syukru, ni al-ikhlas, al-i'timadu 'ala Allah. Ni semua pakaian dah. Pakaian-pakaian yang melayakkan seorang itu boleh masuk dalam istana ma'rifatullah. Dia nak masuk istana ma'rifat Tuhan, ni semua kena kemas ni. Kalau dia kotor aja, tak ada taubat, mana dia berlumur dengan dosa mungkar, dia tak boleh masuk. Dia boleh masuk. Ya. Dia tak boleh masuk, tanda dia apa? Hati dia berat. Tak boleh buat ibadat, dia berat. Sebab bila kata izalam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun wa qaballatka hati'atu. Bila kamu tak boleh mampu bangun malam, nak tahajud, zikir, ibadat malam, sangat besar kan dalam Quran hadis semua disebut. Tak boleh buat. Dia nak buat tapi tak boleh. Satu. Nak puasa siang hari pula gagal, diikut nafsu dia asnaf. Fa'lam annaka maqbul. Kamu sedang ditambat, qad qaballatka khati'atu, yang menambat kamu ialah khati'ah. Apa khati'ah? Silap, dosa, mungkar yang kita buat. Jadi dia menambat tu kita kena kerat. Kerat dengan apa? Pisau. Pisau apa? Taubat buat istighfar. Kita kerat balik, dia putus, baru dia berjalan. Lepas tu bila kita rasa berat, dia cam tu. Bila kita rasa berat nak baca Quran, berat nak zikir, berat nak bangun malam, berat nak puasa sunat dan sebagainya, amal soleh, rasa berat, itu tanda kita sedang ditambat. Apa yang menambat kita? Khati'ah. Maka cara nak putus dia apa? Kerat. Mudah dia kerat dia. Dengan taubat dan istighfar yang sadik. Betul-betul insya-Allah terbuka. Betul kalau kita nak tidur malam, kita buat istighfar 70 kali. Astagfirullah, innallaha kana tawwaba misalnya, atau astagfirullah, astagfirullah. Dengan betul-betul niat nak bangun malam, ringan kan. Mudah itu. Sebab apa? Ikatan dia dah buka. Sebelum tidur tadi ikatan dia semua dia dah buka dengan istighfar tu. Dia bangun malam tak payah pakai jam loceng. Ini dosa bertimbun-timbun tak taubat. Dia pasang jam loceng 3 tak amal kan. Dia tutup jam. Esok pagi tadi siapa pula padam jam? Dia padam ke kata orang tadi macam. Tak boleh bangun. Tak payah pakai jam lah. Ini pakai ni rohani punya suntik. Terbersihkan dalam niat ikhlas, insya-Allah. Mudah dia ringan. Ya, ringan dia ibadat bila apa? Dimulazamatul istighfar wa taubah. Dimulazamakan istighfar dan taubat, dia akan ringan beribadat. Itu saya kira dia tak payah. Dalam suluk dia tak ada banyak kan. Dia tengok zikir bisa ada warid. Dia kembar tu. Ada wirid, ada warid. Bila warid tak ada, sama ada warid qalbi atau dan sebagainya. Tak ada, Abu Badik istighfar. Saya akan main sunat taubat 10, 20, ada kena 100 pun. Lepas tu kita laju dia tarik, tarik zikir laju. Apa tu dia menghalang sunat. Warid tak sampai-sampai warid, tembak-tembak zikir tak ada. Boleh khayal dalam zikir. Dia zikir hati dia pergi menawan. Bukan dia masuk hadrat Tuhan, dia meraung mana-mana. Itu pun lalai, ghaflah. Musuh paling besar ghaflah. Maka arif billah dia bukan bertobat di maksiat dan mungkar, dia maksiat daripada ghaflah, kelalaian. Lalai itu dikira satu kesilapan dia dengan Allah Ta'ala, jahat adab. Apatah lagi maksiat dan mungkar, itu lagi jambulah. Itu maknanya. Dah bersihkan, sudah dipakai sifat khauf, zuhud dia, sabar, syukur dan ikhlas, kemudian beriktimad Allah Ta'ala. Dan ke-8 ni yang paling besar di antara dia. Banyak lagi ni di antara dia, ialah mahabbah, iaitu kasih akan Allah Ta'ala. Ya. Kasih Allah Ta'ala ni dalil apa? Hati kita kena sentiasa tawajuh.
Hati kita sentiasa kena menghadap dia. Sebab kata mata waqa'a al-iltifat faqad naqasal hub. Mata waqa'an al-iltifat, bila hati kita terpaling, dia lupa ke Tuhan, dia elak ke benda lain. Faqad naqasal hub, maka hub dengan Tuhan dia sudah naqis, kurang. Naqas kurang. Kalau lagi banyak dia lalai, ya lagi kurang. Jaga tu, bila hub kita dengan Tuhan kalau tak naik, dia lemah amat bahaya. Ni ibarat kalau orang kena panggil, kalau jantung panggil lemah jantung. Tunggu padam ni kan. Bahaya. Yang ada kena serangan kepak habis tu. Qalu innalillahi. Itu qalu innalillahi zahir tak apa, boleh tahan lagi mati. Ni kalau qalu innalillahi batin, mati zahir luput nikmat dunia, mati batin luput nikmat akhirat. Luput nikmat kita dengan Allah Taala lagi besar. Sebab kita kena jaga dalam lebih daripada jaga luar. Ya, luar kita bagi makan, pantau kesihatan dia macam-macam kan. Ni takut mati ni kena COVID, tutup mulut, habis tutup mulut. Semayang jarak, habis jarak, tak apalah, betul lah jaga kan. Tapi ada sana lagi benda besar daripada tu kena jaga. Kesihatan rohani kita. Sebab dia ni membawa sana lagi besar. Kita dunia kita nak hidup berapa lama, tak nak habis 100 tahun pun tak ada jarang lah kan. Maka di sana selama-lama ni. Ni kita nak jaga kesihatan rohani, dan dia pula tempat tilik, ya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu lepas zikir biasa adab dia kan, dia kena apa? Berhenti pandang, menunggu warid. Dalam keadaan dia kena pasang satu kaedah dia. Dia mulahazahkan dia sedang dipandang oleh Allah. Kemudian dia rasa malu kalau Tuhan pandang, dia berpaling hati lain kepada tempat lain. Atau kena ada dulu. Aku ni sedang ditilik oleh Allah Ta'ala, tiba-tiba aku tak menghadap ke dia, malu dan takut. Itu sifat orang yang zikir, dia kena ada dulu. Malu kita dengan Allah Ta'ala, kita Tuhan sentiasa iktiraf atau batin kita dipandang, sedangkan hati kita tak menghadap ke dia. Ya. Kalau orang pandang kita, tiba-tiba pandang tempat lain. Ya, marah dia dan cakap dengan kita, panggil kita buat dah, ya begitulah. Kasih akan Allah Ta'ala dan lazim daripada kasih itu akan segala malaikahnya dan segala hambanya, anbiya'nya dan segala awliya'nya dan segala muslimin. Itu dipanggil mulazamah. Bila dikasih kepada Ta'ala, maka dia akan kasih kepada segala makhluk-makhluk yang dikasihi oleh Ta'ala. Ya, daripada pertama sekali paling besar Rasulullah SAW. Ya, dan begitulah segala yang lain, para malaikat, para anbiya, awliya. Ini dia punya tajuk-tajuk, kerana akan dibahas panjang di belakang. Dan kesembilan, rida akan segala qada Allah Ta'ala dan segala qadarnya, iaitu rida akan perbuatan Allah Ta'ala, ditaslimkan. Ya, Masya Allah. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau engkau rida, maka pangkat kamu tinggi, kamu dikasihi Allah Ta'ala. Ya, kalau kamu tak reda, wa qada'ullahu yajri. Qada' Tuhan itu tak berlaku, sedang kamu dimurka oleh Allah Ta'ala. Contoh Tuhan uji kita dengan satu ujian, sakitan ke dan sebagainya. Tiba-tiba tengok batin hati kita, dia reda tak? Pada reda maknanya alhamdulillah, tinggi martabatnya. Kalau dia tak reda aja, wa qada'ullahu yajri. Qada' Tuhan itu tak berlaku, dia tak ikut engkau, kata Sayyidina Umar. Sedangkan kau mendapat murka Allah Ta'ala. Dah ada sakit, dapat murka lagi. Sakit bala tu dengan berpaling hati tak reda tu lagi bahaya, lagi besar sakit. Ya. Tapi kalau orang dah duduk makam reda dengan Ta'ala, dia dapat satu makam, satu keadaan yang luar biasa, sampai dia boleh berpusing tu. Adal man'u ainul ata. Ya, tak dapat tu dia rasa seronok. Sebab tu tak dikatakan seorang tu arif hakikatan, benar-benar arif marifat di dengan Ta'ala, sehingga itu nikmat. Ya. Ujian itu dirasa nikmat. Sebab para awliya bila dia kena ujian, apa keluar daripada mulut dia? Alhamdulillahillazi albasani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Albasani libasal awliya. Allah Ta'ala pakaikan aku dengan pakaian kekasih-kekasih dia. Ya. Sebab orang yang paling kuat diuji, coba Allah Ta'ala ialah para rasul, para anbiya dan para awliya. Inna asyaddan nasi bala'an anbiya summal amsal fal amsal, man kana fid dini sulban ishtadda bala'u.
Orang yang paling kuat diuji oleh Allah adalah kalangan rasul-rasul, para nabi-nabi. Sebab itu bila kita diuji, kita kena ingat kita sedang disarungkan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Baru dia dapat ridha. Ya. Maka nak merasa benda tu supaya apa? Dapat rasa dia ada sihat. Bahawa orang sihat dia akan dapat rasa betul. Kalau orang tak sihat dia tak dapat rasa, dia tak normal kan? Rasa dia tak boleh. Orang demam kita bagi dia makan semua tahu. Kau tak masuk garam ke? Segenggam pun kau masuk garam gitu. Dia tahu kan? Sebab apa? Dia ada masalah, dia sakit. Lepas tu bila kita sihat roh jasad kita, kita akan dapat menikmati hakikat benda sebenar. Tapi kalau dia rosak je habis, idrak dia tu tak dapat. Ya, begitu rohani itu. Kalau rohani kita rosak je habis, dia tahu. Dia tak ada rasa dia dengan Tuhan, dia tak ada rasa. Itu bahaya tu. Bila zauq, rasa dengan Tuhan tu tak ada, atau ada bahaya besar, kita kena cek balik lah. Kena berubat balik. Rohani demam. Ya, sebab lazat zikir, lazat ibadat tu nikmat. Semua nikmat rohani tu. Tiba-tiba tak ada rasa. Ini bahaya. Ya, maknanya rohani ni demam. Kena ubat balik. Ubat paling besar apa? Istighfar, taubat, rujuk kembali balik. Dan yang ke-10-nya adalah zikrul maut, mengingat akan kematian. Ya. Benda besar ni. Yang ini mengingati akan mati pada tiap-tiap waktu dan tiap-tiap masa. Ya, sebab ulama mengatakan 3 peringkat ada itu. Umruka salah satu ayyam. Umur kamu ni 3 hari je. Yaumun qad madat, yaumun atadriku amla. Ya, umur kamu 3 hari. 1 hari dah lepas dah. Besok belum tahu. Tengok-tengok malam ni dah bertukar. Dah pakai uniform lain, putih. Ya. Besok belum tahu. Sekarang yang ada ni, para tanim tawan oleh kamu dengan amal saleh. Satu lagi ulama buat lagi dekat. Umruka salah satu saat, 3 jam juga. 1 jam dah lepas, 1 jam belum tahu. Ni pukul 8 lebih, pukul 9, pukul 10 belum tahu lagi ni kan. Ya, takut-takut dah berpisah roh dengan jasad. Ya. Maka yang ada 1 jam ni tawan. Satu ulama lagi dia buat lagi dekat. Umruka salah satu anfas. Umur kamu 3 nafas. Kamu tarik, ya, kamu lepas. Yang dah lepas sudah. Nak tarik belum tahu ni. Ya, kamu tarik nafas belum tahu kamu boleh hembus, kamu hembus nafas belum tahu kamu boleh tarik. Rasulullah SAW menyatakan, ya, aku melangkah, aku tak yakin boleh melangkah yang lain. Aku suap makan, tak yakin aku boleh telan. Kadang boleh nak makan, pap, malaikat maut datang habis. Atau kena sentiasa ingat. Ingat. Kita ingat, tak ingat pun mati tetap sampai. Ini pemangkin dia, sentiasa. Dia pusing balik, dia kena banyak apa dia nak ingat? Zikir. Dia kena banyak zikir. Dia zikir banyak, dia sentiasa ingat, dia mudah memakai akan sifat-sifat al-mahmudah, sifat yang dipuji oleh syarak. Jadi bila banyak ingatkan akan kematian, maka membawa dia apa tuan-tuan? Mudah mempersiapkan amal yang saleh. Tanda hati manusia itu mati, dia tak ingatkan kematian. Sebab itu zuhur ziarah kubur. Zuhur kubur fa innahu tuzakkirukum ala akhirah. Ziarah kamu akan kubur, sebab ziarah kubur mengingatkan kamu akan sana usul akhirat. Ya, itu di antara dia. Dan banyak lagi akan diurai belakang. Dan lagi akan datang bicara segala taat yang batin ini dalam kitab ini. Dalam babun munjiat, ialah bahagian yang keempat daripada kitab ini, insya-Allah taala akan dibahas dengan cara detail, dihadamkan oleh Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali bagi mentasbih dan menyucikan batin hati kita menuju ke arah istana ma'rifatullah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa inna khairal kullahu bi yadika.